Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Pada kali ini saya, Cikgu Umairah akan membincangkan bab 3 Matematik Pengguna Insurans bagi silibus Matematik KSSM tingkatan 5. Standard pembelajaran kita adalah untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans termasuk deductible dan co-insurance. Di dalam video kali ini, kita akan fokuskan kepada co-insurance dalam insurans harta. Seperti yang kita sedia maklum, di dalam video sebelum ini kita tahu terdapat kemungkinan atau situasi di mana pemegang polisi mungkin menerima pampasan kurang daripada kerugian sebenar. Ini kerana terdapatnya peruntukan insurans bersama iaitu co-insurance dan deductible. Video sebelum ini saya telah bincangkan deductible dengan anda. Jadi pada kali ini kita akan bincangkan konsep co-insurance dan kita lihat pula iaitu untuk co-insurance bagi insurans harta. Apakah co-insurance dalam insurans harta? Di dalam kontrak akan dinyatakan untuk co-insurance dalam insurans harta bermakna perkongsian bersama kerugian di antara pemegang polisi dan syarikat insurans. Jadi mengikut faksal ataupun akta dalam konsep undang-undang, pemegang polisi dikehendaki menginsurenskan hartanya pada jumlah tertentu berdasarkan peratusan co-insurance yang ditetapkan oleh syarikat insurans bergantung nilai boleh insurans harta tersebut. Jika peruntukan co-insurance tidak dipenuhi, pemegang polisi perlu menanggung kerugian bersama dengan syarikat insurans. Pampasan penuh atas kerugian perlulah mematuhi syarat ini iaitu jumlah insurans yang harus dibeli bersamaan dengan peratusan co-insurance darab dengan nilai boleh insurans harta. Jadi untuk pampasan penuh atas kerugian ini kita akan lihat contoh soalan untuk kita lebih faham bagaimana untuk kita mengira jumlah insurans yang harus dibeli supaya apabila berlaku kerugian pemegang polisi boleh mendapat pampasan penuh. Jadi kita lihat beberapa situasi iaitu situasi pertama, jika nilai yang diinsurenskan bersamaan dengan jumlah insurans yang harus dibeli, maka bayaran pampasan adalah jumlah kerugian tolak nilai deductible dengan keadaan jumlah kerugian mestilah kurang daripada jumlah insurans yang telah dibeli. Ini di mana situasi sekiranya nilai insurans itu sama dengan insurans yang harus dibeli. Jadi bagaimana kita untuk dapat pampasan, mestilah nilai kerugian itu ditolak dengan deductible. Seperti yang kita sedia maklum, deductible perlu diutamakan dan diselesaikan oleh pemegang polisi terlebih dahulu sebelum pemegang polisi boleh membuat sebarang tuntutan dengan syarikat insurans. Kita lihat situasi kedua iaitu jika nilai yang diinsurenskan kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli. Jadi ini bermakna pemegang polisi membeli nilai insurans lebih rendah daripada jumlah yang harus dibeli. Jadi jumlah yang harus dibeli adalah mengikut formula ini, iaitu untuk melayakkan mendapat pampasan penuh. Jadi jika berlaku situasi seperti situasi 2, jadi berapa pampasan yang layak diterima oleh pemegang polisi adalah mengikut formula ini, iaitu jumlah insurans yang telah dibeli bahagi jumlah insurans yang harus dibeli. Jadi jumlah insurans yang harus dibeli mengikut formula ini. Darab dengan jumlah kerugian ditolak dengan nilai deductible. Jadi kita akan lebih faham dengan melihat contoh soalan nanti. Situasi ketiga pula, bagaimana sekiranya mengalami kerugian menyeluruh. Jadi sekiranya mengalami kerugian menyeluruh, bayaran pampasan bersamaan dengan jumlah insurans yang telah dibeli ditolak dengan nilai deductible. Jadi ini adalah berapa pampasan yang kita boleh tuntut dengan syarikat insurans mengikut situasi, tiga situasi yang berbeza di sini. Untuk makluman semua, dengan adanya peruntukan deductible dan co-insurance dalam polisi insurans, premium yang dibayar akan menjadi lebih rendah. Jadi konsepnya seperti ini,
Okey, sekiranya co-insurance atau deductible rendah, maka nilai premiumnya adalah tinggi. Sekiranya co-insurance atau deductible-nya tinggi, maka nilai premiumnya akan lebih rendah. Jadi, nilai co-insurance dan deductible ini akan saling berkait dengan premium yang harus dibayar oleh pemegang polisi. Sama ada pemegang polisi memilih untuk membayar bulanan atau sebagainya. Okay, kita lihat contoh 6 di dalam buku teks matematik tingkatan 5. Okay, di mana situasi Encik Ismail ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh insurans rumah itu ialah RM350,000. Jadi ini adalah nilai boleh insurans rumah. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya itu mempunyai peruntukan co-insurance untuk menginsurансkan 80% daripada nilai boleh insurans hartanya. Dan nilai deductible-nya ialah sebanyak RM2,000. Okey, soalan A, hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail bagi rumahnya itu. Okey, jadi untuk menjawab soalan ini, kita perlu ingat formula sebelum ini iaitu jumlah insurans yang harus dibeli adalah bersamaan dengan peratusan co-insurance darab nilai boleh insurans harta. Jadi kita selesaikan soalan di sini. Diberi dalam soalan peratusan co-insurance-nya adalah sebanyak 80%. Jadi 80/100. Dan nilai boleh insurans hartanya di sini iaitu nilai boleh insurans rumah itu ialah RM350,000. Jadi kita akan selesaikan menggunakan kalkulator saintifik. 80% bahagi 100, 80 bahagi 100 iaitu 80% darab dengan RM350,000. Jadi kita akan dapat jawapan RM280,000. Jadi kita tulis jawapan di sini. Okay, RM RM280,000. Jadi itu adalah nilai jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail mengikut situasinya. Okay, kita lihat pula untuk soalan B, situasi yang sama. Okay, rumah Encik Ismail telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugian adalah sebanyak RM25,000. Jadi ini adalah nilai kerugian. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima oleh Encik Ismail jika dia menginsurансkan rumahnya untuk situasi pertama pada jumlah insurans yang harus dibeli. Ini bermakna tadi kita dah tentukan jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail adalah RM280,000. Jadi berapa pampasan yang harus diterima ataupun dituntut oleh Encik Ismail sekiranya mengalami kerugian RM25,000 dan Encik Ismail membeli nilai insurans yang berjumlah sama dengan nilai harus dibeli iaitu RM280,000. Jadi untuk kes yang pertama, sekiranya Encik Ismail membeli insuransnya bernilai RM280,000 iaitu nilai insurans bersamaan dengan nilai harus beli, maka bayaran pampasan adalah menggunakan formula jumlah kerugian tolak nilai deductible. Jadi di sini kita boleh selesaikan. Okey, kita kecilkan dulu formula ini. Okey, daripada situ kita dapat kenal pasti bayaran pampasan yang boleh diterima oleh Encik Ismail adalah nilai kerugiannya iaitu RM25,000 ditolak dengan nilai deductible. Jadi nilai deductible-nya di sini ialah RM2,000. Jadi sekiranya Encik Ismail mengambil insurans RM280,000 iaitu nilai yang sama dengan nilai boleh harus dibeli, maka sekiranya berlaku kerugian RM25,000, Encik Ismail boleh membuat tuntutan RM23,000 dengan syarikat insurans, atau syarikat insurans boleh membayar tuntutan Encik Ismail sebanyak RM23,000.
Okey, kita bincangkan pula soalan B2. Okey, untuk B2, Encik Ismail mengalami kebakaran dan kerugian RM25,000, tetapi dia telah membeli insurans-nya iaitu RM150,000. Jadi kita dapati di sini RM150,000 ini yang dibeli oleh Encik Ismail. RM280,000 adalah yang harus dibeli, yang sepatutnya Encik Ismail beli. Jadi ini menunjukkan nilai yang dibeli oleh Encik Ismail adalah kurang daripada nilai harus dibeli. Jadi ini adalah situasi 2. Jadi untuk mengira pampasan, kita akan kira jumlah insurans yang telah dibeli, bahagi jumlah insurans yang harus dibeli, darab dengan jumlah kerugian, ditolak dengan nilai deductible. Jadi Encik Ismail telah membeli RM150,000. Okey. Mengikut formula, kita bahagi dengan jumlah yang harus dibeli iaitu sepatutnya RM280,000. Okey, didarab dengan jumlah kerugian iaitu RM25,000 dan nilai deductible untuk insurans Encik Ismail adalah RM2,000. Jadi kita kira menggunakan kalkulator. Masukkan saja nilai dalam kalkulator. Okey, RM150,000 bahagi dengan RM280,000. Okey, darab dengan RM25,000 iaitu nilai kerugian. Ditolak dengan nilai deductible insurans-nya iaitu RM2,000. Jadi kita akan dapat RM11,000. Jadi kita tulis jawapan di sini. Okey, jadi bayaran pampasan yang boleh diterima oleh Encik Ismail daripada syarikat insurans sekiranya membeli nilai insurans yang lebih rendah daripada nilai yang harus dibeli, nilai pampasan yang layak diterima adalah RM11,032.86. Jadi bakinya perlu ditanggung sendiri oleh Encik Ismail. Okay, kita dah selesai mendapatkan nilai pampasan yang patut diterima oleh Encik Ismail untuk situasi kedua. Seterusnya kita ingin cari penalti co-insurance. Jadi penalti co-insurance adalah jumlah yang ditanggung oleh pemegang polisi akibat tidak memenuhi peruntukan co-insurance. Jadi kita lihat di sini, okay, nilai co-insurance-nya adalah lebih tinggi daripada yang lebih rendah daripada yang sepatutnya dibeli. Jadi untuk dapatkan penalti co-insurance, formulanya adalah jumlah kerugian tolak dengan jumlah insurans yang dibeli bahagi jumlah insurans yang harus dibeli. Jadi kerugian tadi adalah RM25,000. Okey, ditolak dengan jumlah insurans yang harus dibeli RM150,000 bahagi dengan jumlah insurans harus beli. Ini yang dibeli, yang ini harus dibeli. Jadi tolak dengan RM150,000 bahagi RM280,000. Sebentar tadi kita dah dapatkan di B iaitu RM3,392.86. Jadi kita boleh guna kalkulator di sini. Okey, untuk dapatkan berapa co-penalty untuk kes Encik Ismail, jadi RM25,000 ditolak dengan RM13,392.86. Okey, hasilnya adalah RM11,607.14. Jadi kita tulis di sini RM11,607.14. Jadi itu adalah nilai co-penalty atau penalti co-insurance yang perlu dibayar oleh Encik Ismail. Jadi nilai penalti co-insurance-nya di sini adalah bersamaan 46.4% daripada jumlah kerugian. Jadi ini adalah jawapan yang lengkap untuk B. Okay, kita lihat situasi C iaitu rumah Encik Ismail telah mengalami kerugian menyeluruh.
Jika dia menginsyuranskan rumahnya dengan jumlah RM200,000, hitung bayaran pampasan yang diterima. Jadi soalan minta kita hitung bayaran pampasan. Jadi dalam situasi ini, Encik Ismail mengalami kerugian menyeluruh. Jadi adalah situasi 3 yang kita bincangkan sebelum ini. Jadi untuk mendapatkan bayaran pampasan, formulanya adalah jumlah insurans yang telah dibeli ditolak dengan nilai deductible. Jadi di sini jumlah insurans yang telah dibeli oleh Encik Ismail adalah RM200,000 dan nilai deductible-nya adalah RM2,000. Jadi kita tolak dengan RM2,000. Okey, jadi Encik bayaran pampasannya adalah RM198,000. Jadi di sini kerugian yang ditanggung oleh Encik Ismail adalah RM152,000, iaitu nilai boleh insurans rumah itu RM350,000 tolak dengan pampasan iaitu RM198,000. Jadi ini adalah nilai yang ditanggung oleh Encik Ismail dan manakala ini adalah bayaran pampasan yang diterima sekiranya Encik Ismail mengalami kerugian menyeluruh dan membeli insurans dengan nilai RM200,000. Sekian saja untuk video kali ini, iaitu berkaitan dengan konsep co-insurance. Diharapkan apa yang telah disampaikan dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton video ini. Sekian, terima kasih.